Percubaan pertama, generasi Qurani tanpa pribadi Muslim. Percubaan kedua, Al-Quran pembina masa depan mungkin sejati. Percubaan ketiga, Al-Quran penjana kelahiran generasi berinformasi. Percubaan keempat, Al-Quran penjana minda kelas pertama. Forum mencetak generasi Rabbani berjiwa Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraja kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia kebakar. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum, salam ukhuwah fillah. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pertandingan forum remaja peringkat kebangsaan. Saya, Izrin Dayana, akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum remaja kita pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang ayu-ayu lagi cantik berkarya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maudhu buat bicara forum remaja kita pada hari ini. Maudhu forum kita berkisar tema cabaran membentuk generasi Qurani dengan slogan mencetak generasi Rabbani berjiwa Qurani. Sebelum saya mulakan, saya ingin menyampaikan satu surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan wahyu pertama baginda dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya dan bagus akhlaknya serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Kita berharap generasi Qurani yang belajar Al-Quran dan mengajarkan dan mengimplementasikan isi dan kandungan dalam kehidupannya sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam setiap urusan. Begitu pentingnya Al-Quran di mata Rasulullah SAW sehingga di akhir hayatnya berpesan kepada umatnya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terlalu asyik saya berbicara tentang generasi Qurani sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang molek-molek belaka serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Faal yang merupakan ahli panel kita yang pertama, cantik dan murah dengan senyuman. Selamat datang Saudari, apa khabar? Terima kasih Saudari Pengerusi, Saudari Izrin. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang perkara ini. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kanan ahli panel pertama, iaitu Saudari Adila. Selamat datang Saudari, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengerusi. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Alhamdulillah, sihat sejahtera Saudari. Alhamdulillah, sudah pasti Saudari Adila, topik berbicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan kita semua terpanggil untuk membincangkannya. Berada di hujung sana pula, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Hanan yang ayu orangnya. Walaupun nampak
pemalu, namun peta bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu cabaran pembentukan generasi Qurani. Mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari Faal, mohon saudari memberikan penjelasan tentang ciri-ciri generasi Qurani ini agar dapat memberikan gambaran indahnya generasi ini kepada para pendengar kita. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi yang cantik molek membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, para intelektual panel-panel seperjuangan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin sekalian, seperti yang telah disebut oleh saudari pengerusi kita sebentar tadi, bahawa generasi Quran ini merupakan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Pada hari ini, kita tahu kebanyakan masyarakat beranggapan bahawa generasi Quran ini hanya merupakan generasi menghafaz Al-Quran sahaja. Tetapi malangnya, tanggapan tersebut kurang tepat. Kerana apa? Kerana generasi Quran ini dia terdiri daripada konsep 7M. Jadi di sini apa itu konsep 7M? Baiklah, M yang pertama iaitu mempelajari Al-Quran. Mempelajari ini bukan sahaja merujuk kepada mempelajari, malah merujuk kepada kehendak untuk belajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai gudang ilmu yang utama dalam hidup. Jika perkara utama ini tidak dapat diterapkan dalam diri setiap orang, maka amat sukar untuk membentuk seseorang itu menuju kejayaan sebagai generasi Quran. Baiklah hadirin sekalian, M yang kedua ialah membaca Al-Quran. Membaca ini bukan merujuk kepada membaca sahaja, tapi ini merujuk kepada mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Seperti mana peristiwa Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada baginda. Baiklah, saya teruskan kepada M yang ketiga. M yang ketiga ini ialah mengajar Al-Quran mengikut kadar ilmu yang ada dalam diri. Sebagai contoh, saya berikan seorang guru sains yang hendak menceritakan tentang kejadian manusia, sepatutnya mengaitkannya dengan keindahan kejadian manusia yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bagi apa? Bagi menarik minat para pelajar sekaligus merasakan lebih dekat dengan Al-Quran itu sendiri. Baiklah, M yang keempat ialah menghafaz ayat Al-Quran, sama ada keseluruhan ataupun sebahagian daripada Al-Quran, ataupun memberi motivasi dan galakkan kepada anak-anak supaya dapat hafaz Al-Quran. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada M yang kelima, iaitu merenung ataupun mentadabbur. Sementara yang keenam ialah mengamalkan. Generasi Al-Quran ini seperti yang kita tahu sudah pastinya tidak akan wujud jika hanya menumpukan kepada belajar, membaca ataupun menghafaz sahaja tanpa mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, ketujuh, tidak bukan ialah mendaulatkan Al-Quran yang mengandungi hukum hakam dan syariat yang Allah SWT tetapkan sebagai panduan hidup manusia. Generasi Al-Quran ini sudah pasti akan menjadikan segala perintah Allah SWT sebagai perjuangan hidup dan mati mereka. Oleh itu, di sini apa yang saya dapat simpulkan, ibu bapa perlulah menjadikan konsep 7M ini sebagai panduan untuk mendidik dan menjadikan diri anak-anak untuk sepati dengan Al-Quran, bermula daripada mempelajari sehinggalah mengamalkan dan mendaulatkan Al-Quran supaya dapat melahirkan keluarga yang dapat hidup dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kembalikan majlis kepada penulis. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli panel kita yang pertama, saudari Faal. Benar kata saudari tadi mengenai ciri-ciri generasi Qurani. Sebagai umat Islam, mohonlah kepada Allah SWT supaya menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati kita untuk membaca, mengajar, belajar, mengamal ataupun memperjuangkan Al-Quran. Jadikanlah saat berurusan dengan Al-Quran saat yang mengembirakan supaya sentiasa ada rasa untuk berdampingan dengan Al-Quran.
Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli kita panel yang kedua, Saudari Adila, tentang cabaran dan kesan yang mungkin dihadapi ketika kita sebagai umat Islam ingin membentuk generasi Qurani, yakni dipandang enteng oleh masyarakat kita. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang lucu orangnya. Terima kasih juga kepada hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi atas limpah nikmat dan kurniaannya dapat kita bertentang mata dalam meneruskan program forum kita pada hari ini. Soalan yang agak menarik ya daripada pengerusi majlis. Okey, seperti mana kita sedia maklum, negara kita maju dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Banyak kelebihan yang dapat kita aplikasikan hasil daripada perkembangan ini. Antaranya ialah dapat memudahkan kerja kita, dapat menjimatkan masa dan juga dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain tanpa mengira waktu dan jarak. Namun, setiap perkara pasti ada baik dan buruknya. Keburukan teknologi tersebut adalah bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menguruskan cara penggunaan teknologi tersebut. Cabaran ini agak ketara pada masyarakat kini, terutamanya dalam kalangan remaja. Kenapa dekat sini saya sebutkan golongan remaja? Hal ini kerana golongan remaja merupakan golongan yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Sebagai contoh, si Fulan dia melayari satu laman web yang berunsurkan pornografi. Si Fulan tahu dalam internet ada menyediakan laman web yang berunsurkan pornografi, membuatkan si Fulan berasa ingin tahu apa yang terkandung dalam laman web tersebut. Dengan hanya menekan satu klik, si Fulan dapat terhubung dengan seluruh dunia tanpa mengira waktu. Berbeza generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Generasi terdahulu dia mengenal gadget dan teknologi pada usia dewasa. Malah kanak-kanak kini sudah mempunyai gadget dan telefon tersendiri yang dibeli oleh ibu atau bapanya sendiri. Senario ini amat membimbangkan. Hal ini kerana ibu bapa beranggapan dengan adanya gadget dan teknologi ia dapat memudahkan urusan mereka, juga dapat membuatkan anak-anak mereka duduk diam. Ada segelintir ibu bapa yang turut leta dengan penggunaan teknologi dan gadget. Pada zaman sekarang tidak lagi aneh jika kanak-kanak dan remaja lebih mahir dalam penggunaan teknologi. Okey, saya merujuk kepada laporan Internet User Survey 2018 daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Seramai 27.8 juta orang di Malaysia telah direkodkan. Jumlah ini sentiasa meningkat saban tahun. Daripada laporan itu, beberapa kategori penggunaan telah direkodkan mengikut masa dalam sehari, termasuk juga penggunaan 9 hingga 12 jam sebanyak 13.4%, penggunaan 13 hingga 18 jam sebanyak 5.7%, dan penggunaan 5 lebih 18 jam sebanyak 8.1%. 8.1% kepenggunaan media sosial ini mewakili jumlah lebih 2.2 juta orang. Kesannya, mereka semua banyak menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia dan tidak terdedah dengan pelajaran agama seperti pelajaran Al-Quran. Mungkin kita sudah terbiasa dengan perkara sebegini sehingga kita tak pandang pun Al-Quran walaupun 5 minit. Kita merasakan meluangkan masa sebanyak 5 minit untuk membaca Al-Quran adalah lama, sedangkan kita boleh menonton movie Hindustan ataupun movie Korea selama 2 jam, kita merasakan itu sekejap. Sedarlah kita bahawa tiada keberkatan waktu kita di situ. Kita juga mampu menangis masa menonton movie Hindustan ataupun Korea. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mampu menangis ketika membaca kalam Allah. Setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagaimana pula ya dengan Saudari Hailan? Apa pendapat saudari mengenai cabaran dan kesan yang perkara ini? Mungkin saudari boleh berkongsi sedikit kepada kita? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua hadirin yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, selain cabaran dan kesan yang telah disebutkan oleh saudari Adila sebentar tadi, saya juga berpendapat bahawa mentaliti dan persepsi ibu bapa dan masyarakat yang hanya memandang enteng tentang kepentingan dalam membentuk generasi Qurani ini juga antara cabaran yang agak menarik untuk didiskusikan. Seperti yang semua sedia maklum, ibu bapa ialah individu yang bertanggungjawab membentuk persekitaran Qurani di dalam sesebuah keluarga.
Sebahagian ibu bapa beranggapan bahawa untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia hanya perlu berfokuskan kepada pendidikan dan pembelajaran akademik sahaja. Hal ini telah menjadi asbab mereka telah mengabaikan kelebihan menguasai Al-Quran dalam kehidupan. Kesannya menyebabkan generasi yang berkejaya kini mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang luas, akan tetapi kurang ilmu tentang keagamaan dan semakin jauh dari Allah kerana terlalu asyik mengejar kejayaan dunia. Didikan seperti ini yang saya katakan tadi merugikan kerana mereka telah melepaskan peluang untuk meneliti sedikit ilmu agama dan pembelajaran Al-Quran dalam membesarkan anak-anak mereka. Sekiranya perkara ini dapat diselarikan dan diseimbangkan dalam membesarkan anak-anak mereka sejak awal lagi, insya-Allah, maka terlahir ramailah generasi Qurani pada masa kini yang berjaya di dunia dan akhirat dan mempunyai akhlak yang mulia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mempunyai konsep yang amat luar biasa. Beliau mengatakan bahawa sekiranya antara dunia dan akhirat, apabila kita memilih akhirat, dunia akan mengikuti. Akan tetapi sekiranya kita memilih dunia, akhirat akan berpaling dan tidak pernah cukup. Oleh itu, sesibuk mana pun kita, niatkanlah ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu pasti akan menyertai dan tidak akan pergi daripada kita. Namun, lihatlah dan perhatikanlah betapa ramai orang yang mengabaikan akhirat. Mereka sibuk dan asyik dengan dunia, seolah-olah mereka akan hidup di dunia fana ini selama-lamanya. Selain itu, kita juga mengetahui bahawa pendidikan merupakan sesuatu yang amat penting dan mencabar dari kehidupan harian kita. Manusia tidak akan mengenal huruf, tidak akan pandai membaca dan tidak akan berjaya tanpa ilmu. Permasalahannya ialah apabila tamadun manusia semakin berkembang, konsep keilmuan ini mula terpecah dua. Mentaliti masyarakat yang menghasilkan konsep ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, inilah yang dikatakan sebagai dualisme dalam sistem pendidikan. Sistem dualisme dalam pendidikan boleh dikata digunakan oleh kesemua negara umat Islam untuk melahirkan sebuah masyarakat. Sistem dualisme ini wujudnya telah mewujudkan dua generasi yang mempunyai yang bertekanan dalam membangunkan masyarakat. Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai keseimbangan dunia dan akhirat, maka usaha-usaha perlu dilakukan untuk menjadikan sistem dualisme ini menjadi satu integrasi. Gabungan ilmu wahyu dan ilmu akal dalam satu sistem pendidikan akan melahirkan individu yang seimbang jasmani, rohani dan intelektual. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia yang mampu menentukan perkara yang dapat memberikan manfaat kepada kita, perlulah bijak menggunakannya agar dapat melahirkan generasi Quran. Wallahu a'lam. Kembali kepada komisi majlis. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada ahli kedua dan ketiga, Saudari Adila dan Saudari Hanan, berhubung dengan cabaran dan kesan yang dihadapi ketika ingin membentuk generasi Qurani pada masa kini. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kita. Pandangan masyarakat pada masa kini yang hanya memandang rendah kepada generasi Qurani, yang beranggapan bahawa generasi ini tidak akan membawa falah kepada seseorang. Malah secara harfiahnya, generasi Qurani inilah yang mampu mengubah kehidupan kerana hidup dalam keredaan Allah dan mengikut ajaran Rasulullah SAW. Baiklah sidang hadirin, berbalik semula kita kepada ahli panel ketiga kita, Saudari Hanan. Saya ingin mengajukan soalan yang menjadi tanda tanya. Apakah cara penyelesaian yang dilaksanakan bagi pihak keluarga agar kita dapat mengekamnya daripada berlaku? Baiklah, bagi mengatasi masalah cabaran yang telah saya jelaskan sebentar tadi, saya dapat mengatakan bahawa keluarga merupakan pihak yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan kemeda ini. Hal ini kerana
keluarga ialah pihak yang paling memberikan pengaruh besar dalam pembentukan personaliti dan sikap seseorang individu. Profesor Diraja Engku Aziz pernah mengatakan rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak mereka dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa dan setiap ahli keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Anak-anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang tidak ternilai. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mewujudkan rumah tangga aman dan damai, kerana anak-anak akan merasa bahagia apabila ibu bapa mereka memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Anak-anak boleh diibaratkan seperti sehelai kain putih, maka ibu bapa lah yang akan mencorakkan warna pada kain tersebut. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan pembentukan sahsiah anak-anak dengan memberikan didikan agama dan pembelajaran Al-Quran dalam diri mereka. Pepatah sering mengatakan bahawa melentur buluh biarlah daripada bunga. Pepatah peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan agama perlulah diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan terbuka minda dan serta dapat mengelakkan diri anak-anak daripada terjebak daripada perlakuan negatif. Penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk serta mempunyai sahsiah dan akhlak yang terpuji. Selain itu, ahli keluarga perlulah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Hal ini kerana anak-anak yang berusia setahun jagung memang mudah mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Dengan erti kata lain, sekiranya ahli keluarga yang lebih dewasa mempunyai sahsiah yang baik, sudah tentu perbuatan ini dapat dicontohi oleh anak-anak. Kerana pepatah Melayu ada mengatakan, kemana tumpah lumpah jika tidak ada nasi. Sebagai contoh, sekiranya ahli keluarga yang lebih dewasa rajin membaca Al-Quran dan dijadikan amalan selepas selesai solat fardu, sudah pasti anak-anak akan terbiasa dan terdidik dalam suasana sedemikian. Anak-anak yang sering mencontohi perbuatan ibu bapa yang baik tidak akan sesekali melakukan sesuatu yang boleh menconteng arang atau menjatuhkan maruah keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahawa ibu bapa yang berilmu adalah solusi yang terbaik dalam menangani cabaran pembentukan generasi Quran. Saya sependapat dengan ahli panel ketiga kita. Bagaimana pula ya dengan saudari Adila mengenai cara penyelesaian dari segi masyarakat? Apakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat kini bagi menyelesaikan masalah ini? Terima kasih kepada penerusi majlis atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tiada seorang pun yang dapat hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat bererti kehidupan berorganisasi, bertolong-menolong dan seumpamanya. Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam melakukan melaksanakan tujuan yang mulia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa serta perlanggaran. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Ayat di atas memberitahu kepada kita sebagai umat Islam, kita hendaklah bersatu hati dalam melakukan kebajikan. Antara yang boleh dilakukan oleh masyarakat adalah menganjurkan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti aktiviti pemulihan tajwid, tadabbur Al-Quran dan kempen mengenai kelebihan menjadi generasi Al-Quran. Tanggapan orang ramai terhadap program sebegini, mereka beranggap program ini amat membosankan kerana hanya mempelajari Al-Quran. Dalam konteks ini, kita hendaklah mempunyai fikiran yang kreatif. Kita hendaklah mempunyai fikiran kreatif dalam menarik minat masyarakat dalam melibatkan diri dalam program Al-Quran. Antara yang boleh kita lakukan adalah mengadakan cabutan bertuah ataupun makan-makan.
Selain itu, kita juga boleh menjemput asatizah yang terkenal yang tidak asal lagi daripada kita, iaitu Ustazah Asma Harun yang pandai membawa dakwah kepada orang ramai. Setiap masyarakat boleh mengambil peluang mengajak anak-anak mereka dalam menghadiri majlis ilmu, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, dan diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan ke syurga bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang sanggup datang ke rumah untuk mempelajari Al-Quran. Selain itu, kita juga mendapat sakinah wa rahmah daripada Allah serta mendapat perlindungan daripada malaikat. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang kemajuan ini dalam mengejar redha ilahi. Setakat itu sahaja, saya serahkan kepada penulis majlis. Tetapi apa pula tanggungjawab institusi pendidikan di negara ini dalam menyelesaikan masalah ini? Bolehkah ahli panel kita yang pertama, Saudari Faan, melontarkan idea pada perkara ini? Baiklah, para hadirin, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sekalian, bagi mengatasi masalah cabaran pembentukan generasi Qurani, kita memerlukan usaha sama daripada semua pihak untuk terlibat. Bukan sahaja institusi keluarga maupun institusi masyarakat, institusi pendidikan juga haruslah terlibat bagi menyelesaikan masalah ini. Bagi menjawab persoalan saudara pengurusi sebentar tadi mengenai prakarsa atau inisiatif yang boleh pihak institusi pendidikan ambil bagi mengatasi masalah ini, ialah pihak institusi pendidikan boleh mewujudkan kelas-kelas Al-Quran harian, kelas mengaji yang di mana pelajar boleh mempelajari membaca Al-Quran dengan tartil dan sempurna tajwidnya. Hal ini kerana tidak semua pelajar di negara kita berpeluang mempelajari Al-Quran secara langsung maupun secara tidak langsung. Makna kata di sini, model kurikulum dan pembelajaran bersepadu yang dapat menggabungkan kedua-dua cabang ilmu ini merupakan satu pendekatan yang perlu diambil bagi menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan seperti yang telah disebut oleh Saudari Hanan sebentar tadi. Ianya merujuk kepada pendekatan pendidikan yang komprehensif, seimbang, dinamik, relevan dan contemporary sebagai pendekatan yang terbaik. Hal ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan berupaya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan akidah. Oleh itu, di sini saya dapat simpulkan pihak sekolah perlulah lebih cakna, pihak institusi pendidikan perlulah lebih cakna dan mengambil tindakan yang terbaik, iaitu dengan mengadakan kelas Al-Quran tambahan bagi mendidik generasi Qurani yang seimbang antara akademik dan juga Al-Quran supaya dapat menerapkan dalam diri setiap pelajar bahawa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran dan jadikannya sebagai rutin harian. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan sekolah ya. Setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi mencari jalan penyelesaian kerana hendak seribu daya tak hendak seribu daya. Tak begitu ahli panel semua? Benar. Baiklah sidang hadirin, pada kali ini saya ingin membincangkan mengenai isu semasa yang sedang berlaku pada masa ini mengenai pandemik COVID-19 di mana telah membawa pelbagai kemelut sehingga kehidupan masyarakat berlandaskan norma baharu.
Pelbagai aktiviti sosial dan ekonomi tidak lagi dapat dilaksanakan seperti dahulu, yakni kerana ingin memutuskan rangkaian COVID-19 daripada berleluasa. Jadi saya ingin mengutarakan soalan pertama ini kepada ahli pihak kita yang pertama, Saudari Faan, mengenai bagaimana ingin melahirkan generasi Qurani ketika dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari penerusi atas isu yang sangat menarik untuk dikupas pada hari ini. Dalam keadaan kita perlu menjadikan norma baharu ketika musim COVID-19 ini agak sukar untuk kita bersosial, dan kebanyakan aktiviti-aktiviti bersemuka kita tidak dapat lakukan dengan kadar kes harian virus COVID-19 ini semakin meningkat dari hari ke hari. Aktiviti di mana-mana tempat juga diterhadkan, termasuklah masjid, bukan sahaja di sekolah, institusi pendidikan, di mana-mana sahaja kita dapat lihat aktiviti ini diterhadkan. Oleh itu, apa yang kita dapat fikirkan daripada persoalan bagaimana ingin melahirkan generasi Qurani ketika dalam keadaan pandemik COVID-19 ini? Apa yang dapat saya fikirkan ialah kita dalam situasi ini kita boleh wujudkan kelas Al-Quran secara atas talian. Kita dapat lihat apabila dalam situasi seperti ini, kebanyakan institusi pendidikan mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas secara atas talian. Oleh itu, dalam membentuk generasi Quran ini, kita juga boleh membuat perkara yang sama, iaitu mengadakan kelas Al-Quran secara atas talian dan memperluaskan, sebab kita tahu ada je kelas-kelas Al-Quran secara atas talian, tapi ini tidak secara menyeluruh. Oleh itu, kita perlu memperluaskan lagi dan adakan banyak lagi kelas Al-Quran secara atas talian ini. Itu sahaja daripada saya serah kembali kepada pengerusi. Saya bersetuju dengan pendapat daripada Saudari Faan, tetapi saya sedikit bimbang jika tahap penglibatan apabila mengadakan kelas secara online ini tidak merangsangkan. Apa pendapat Saudari Adila? Apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Mohon penjelasan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Apa yang patut kita lakukan dalam mengatasi tahap pelibatan yang agak tidak memuaskan? Okey, pada pandangan saya, kita harus mengetahui apa punca terlebih dahulu, di mana saya beranggapan bahawa ibu bapa tidak terdedah dengan kelebihan kepentingan Al-Quran dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mereka beranggapan bahawa apa yang saya dapat kalau saya baca Al-Quran? Memang ramai orang berfikiran sebegitu pada hari ini. Ganjaran dan manfaat itu bersifat ghaib dan semuanya kita akan dapat di akhirat kelak. Kalaulah pahala itu kita boleh nampak, sudah tentu ramai orang akan berebut-rebut dalam membaca Al-Quran. Okey, saya petik daripada satu ayat yang Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka dengan mengharapkan daripada amal yang demikian sejenis peniaga yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Fatir ayat 29. Dalam surah ini Allah telah berfirman, maka tidak akan rugilah orang yang bersahabat dengan Al-Quran, maka tidak akan rugilah orang yang membaca Al-Quran dan juga orang yang berkawan dengan Al-Quran. Di dalam ayat di atas, kesemuanya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka akan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dan melazimi Al-Quran. Di samping itu juga Allah telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dan dihafal. Solusi yang boleh kita ambil daripada masalah ini adalah pihak kerajaan mengambil peranan dalam mewar-warkan dan menyebarkan kepentingan, kelebihan dan jaminan kepada golongan yang senantiasa mempelajari Al-Quran di sosial media, supaya orang ramai akan terbuka hati untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Langkah ini perlu dilakukan secara konsisten. Apa yang perlu kita buat adalah ikhtiar dan selebihnya adalah kita bergantung kepada Allah. InsyaAllah sedikit sebanyak usaha yang kita lakukan akan memperoleh hasilnya. Semoga kita sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah. Setakat itu sahaja, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudari Adila. Tidak terfikir di akal fikiran saya pula. Walau bagaimanapun, saya ingin mengajukan soalan kepada Saudari Hanan. Apakah tanggapan masyarakat kita untuk mengadakan kelas secara online ini agar dapat meneruskan dakwah kita dalam melahirkan generasi Qurani? Adakah diterima baik atau sebaliknya? Baiklah, soalan yang amat menarik daripada saudari pengerusi.
Objektif program keagamaan secara atas talian ini adalah untuk meneruskan dakwah kita dalam melahirkan generasi Qurani. Persoalan tentang tanggapan dan tahap penglibatan masyarakat untuk mengadakan kelas secara online ini agak merangsangkan dan mendapat sambutan hangat. Sebahagian ibu bapa menerima dan membantu dalam melibatkan diri dalam mengadakan kelas pengajaran Al-Quran ini kerana mereka merasakan mungkin selama ini mereka kurang meluangkan masa bersama anak-anak mereka kerana sibuk bekerja dan hanya mengharapkan pendidikan agama di sekolah sahaja yang akan mendidik anak mereka. Tetapi betullah, setiap perkara yang berlaku pasti akan ada hikmahnya. Maka berlakunya pandemik COVID-19 ini adalah untuk merapatkan ukhuwah antara ahli keluarga. Seperti yang semua maklum, masa ahli keluarga bersama di rumah sepanjang berlaku pandemik ini menjadi semakin rapat. Dan sehinggakan ibu bapa memikirkan berbagai cara bagaimana untuk memenuhi masa lapang anak-anak di rumah. Oleh itu, dengan adanya program Qurani dan aktiviti keagamaan seperti ini dapat menjadikan salah satu aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bersama ahli keluarga. Dengan ini, ibu bapa dapat menerapkan dan mendidik anak-anak mereka. Akan tetapi, terdapat juga komen negatif daripada ibu bapa dan masyarakat yang tidak ingin melibatkan diri dalam majlis agama seperti ini kerana alasan ini dan alasan itu. Dalam keadaan begini, kita hanya mampu berdoa dan mengharapkan bahawa Allah akan membuka hati mereka dan kembali kepada jalannya. Hal ini kerana Islam tidak pernah mengajar hamba-Nya untuk berdakwah secara paksaan. InsyaAllah sama-sama kita sedaya upaya meneruskan usaha dakwah ini dan jangan menjadikan pandemik COVID-19 ini penghalang untuk kita terus menyampaikan dakwah. Sungguh berdas kata-kata dan lontaran idea yang diberikan oleh ketiga-tiga ahli panel kita cukup menjawab persoalan yang ditanyakan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat ahli panel kita yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi buat bicara mengenai isu semasa daripada semua ahli panel kita tentang cabaran pembentukan generasi Qurani. Al-Quran adalah sumber segala ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Anak usia dini sebagai generasi yang berjiwa Qurani akan membuat pendidikan menjadi lebih baik. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus ditanamkan pada anak sedini mungkin agar mempunyai arah tujuan yang lurus dan benar. Generasi anak usia dini Qurani adalah generasi yang menjaga ayat-ayat Allah di hatinya, yang memiliki kepribadian Qurani, yang mengambil Al-Quran sebagai sumber utama kehidupannya melalui membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu cabaran pembentukan generasi Qurani ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan generasi yang cakna terhadap menjadi insan bersifat Qurani. Selanjutnya, membantu meluaskan dan menyebarkan dakwah agar generasi Qurani ini diteruskan dan dapat dikembangkan ke seluruh penjuru dunia. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Qurani, generasi yang tidak